Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 Unit Pendidikan Kelas 2 akan membentangkan tugasan 1 Pentaksiran Berterusan GISC 1082 Isu Semasa dan Cabaran Masa Depan. Saya Nur Alia Batrisha binti Fadli. Saya Nasyafiqah Umairah binti Muhammad Nasri. Saya Zulfatini binti Nasri. Tajuk tugasan yang telah kami pilih pada kali ini adalah berkenaan dengan konflik persempadanan negara dan isu pencerobohan ruang darat, udara dan laut Malaysia oleh kuasa asing. Artikel yang telah kami rujuk untuk tugasan kali ini adalah terbitan dari Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertajuk Hubungan Malaysia dan Vietnam dan Pertindihan Wilayah di Kepulauan Spratly, Pendekatan Pembangunan Bersama dalam Pengurusan Konflik. Garis sempadan atau dikenali sebagai sempadan antarabangsa merupakan garis yang memisahkan sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Penentuan garis sempadan ini kelihatan lebih kompleks dari apa yang terlakar di dalam peta. Penentuan garis sempadan ini juga ditentukan melalui persetujuan bersama antara sebuah negara dengan negara yang lain. Selain itu, penentuan garis sempadan ini juga dilaksanakan melalui konflik. Konflik ini terjadi apabila dua atau lebih negara yang berebut untuk bersaing mendapatkan hak terhadap sesuatu wilayah itu. Kaedah yang digunakan untuk menentukan ataupun mengiktirafkan wilayah atau kawasan sempadan mengikut keadaan iaitu melalui UTI Posidetis Juris, pembentukan sungai dan juga perkhidmatan. Case fire line ataupun dikenali sebagai gencatan senjata merupakan kaedah yang digunakan untuk memformalkan penghentian kekerasan bersenjata antara pihak-pihak yang bertikai untuk jangka waktu tertentu dalam perebutan wilayah. Seperti yang kita tahu, Malaysia juga berdepan dengan pelbagai krisis tuntutan yang melibatkan hak kedaulatan. Sebagai contoh, isu pertikaian Kepulauan Spratly yang melibatkan negara besar China, Vietnam, Taiwan dan beberapa negara Asian yang ingin mendapatkan hak kedaulatan masing-masing terhadap kepulauan tersebut. Sebelum kita mendalami lebih lagi tentang isu persempadanan, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly mempunyai 30,000 buah pulau dan 9 buah pulau besar. Kepulauan ini berada di perairan Laut Cina Selatan dan kedudukannya juga sangat strategis bagi laluan kapal-kapal besar. Kepulauan Spratly juga dikenali sebagai Terra Nullius, iaitu kawasan yang tidak dipunyai oleh mana-mana negara, dan kepulauan ini hanyalah sebuah kawasan yang berbatu karang. Kawasan perairan ini kaya dengan sumber asli seperti minyak dan juga gas. Kelebihan ini menyebabkan Kepulauan Spratly ini menjadi rebutan negara-negara Asian termasuklah China sebagai kuasa besar. Pulau Layang-Layang merupakan salah satu pulau yang berada di Kepulauan Spratly. Pulau ini menjadi hak milik Malaysia disebabkan oleh lokasinya yang berhampiran dengan Sabah. Pulau Layang-Layang juga dikenali sebagai Terumbu Layang-Layang, iaitu pulau buatan yang berpotensi diangkat sebagai pusat pelancongan. Hal ini demikian kerana pulau ini dibangunkan sebagai aktiviti rekreasi, sebagai contoh aktiviti menyelam ataupun scuba diving. Antara negara yang menuntut pulau Layang-Layang ini adalah Republik China, Taiwan, Filipina dan juga Vietnam. Pulau Layang-Layang ini alternatif untuk dipertahankan bersamaan dengan prinsip effective occupation dalam undang-undang antarabangsa, di mana sebarang penceroboh tidak boleh sebarang kali masuk ke dalam pulau Layang-Layang ini. Hal ini juga demikian kerana terdapat ramai pelancong yang akan datang ke pulau ini, tidak kira pelancong dari dalam negara maupun luar negara. Kemudian, saya akan menerangkan serba sedikit bentuk-bentuk persempadanan yang ada di seluruh negara. Pertikaian sempadan wujud apabila sesebuah negara itu menuntut hak kerana sesuatu kualiti yang dimiliki. Kualiti yang dimaksudkan adalah seperti kawasan yang strategik, sumber ekonomi seperti minyak getah dan kawasan laut bagi pelabuhan.
Terdapat 4 kategori utama dalam pertikaian sepadan, iaitu pertikaian posisi, pertikaian wilayah, pertikaian ke atas sumber dan pertikaian budaya. Rajah yang pertama ialah pertikaian wilayah Cordillera del Condor. Hal ini menjadi isu kerana sesetengah pihak tidak bersetuju dengan garis sempadan yang ditentukan kerana mempunyai faktor-faktor seperti ukuran sempadan yang tidak tepat atau alasan lain lagi. Rajah yang kedua pula ialah pertikaian posisi kerana penghakisan dan penimbuhan lanar dan lumpur sungai Kongo itu. Kejadian ini boleh dikaitkan kerana kedudukan geografi atau alam semula jadi seperti gunung dan sungai akan mengalami proses geofizik yang akan berubah posisi sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakadilan pada penduduk. Ketiga, pertikaian ke atas sumber berkait dengan keperluan sumber asas dalam kehidupan seharian. Kerana pertikaian ke atas sumber seiring dengan perkembangan populasi penduduk dunia dan keperluan asas seperti makanan, akhir sekali merupakan pertikaian ketara iaitu pertikaian budaya. Kebiasaannya berpunca daripada perbezaan kumpulan etnik. Jadi masalah ini susah untuk diselesaikan kerana melibatkan warga negara dan pengasingan ke kawasan lain boleh melibatkan pencerobohan sempadan negara lain. Secara keseluruhannya, konflik boleh berlaku disebabkan faktor dalaman juga yang berpunca daripada kelemahan pentadbiran dan masalah kewangan kuasa politik. Kepulauan Spratly yang juga dikenali sebagai Terra Nullius ialah kawasan yang tidak dipunyai oleh mana-mana negara. Ia terdiri daripada 750 terumbu, palil, atol dan pulau karang yang terletak di Laut Cina Selatan. Ia terletak di kawasan perairan Filipina dan Malaysia iaitu Sabah. Ia meliputi kurang daripada 4 km persegi kawasan tanah di dalam laut yang luasnya lebih daripada 425,000 km persegi dan ia juga berkoordinat 10 darjah utara dan 114 darjah timur. Kepulauan Spratly adalah satu daripada 3 kepulauan di Asia Tenggara yang mempunyai lebih 30,000 buah pulau dan terumbu. Kepulauan Spratly dipercayai berasal daripada pembentukan gunung berapi aktif bawah laut dan pulau tersebut hampir mempunyai tanah yang tidak sesuai untuk tanaman. Menurut Muhammad Ali Alwi 1991, permulaan konflik Laut Cina Selatan berasaskan kepada perebutan gugusan-gugusan kepulauan kecil di Laut Cina Selatan. Antaranya ialah Kepulauan Spratly yang dituntut oleh 6 buah negara iaitu Brunei, Filipina, China, Vietnam, Taiwan dan Malaysia. Kesemua 6 negara Asia itu bersetuju dengan Deklarasi Manila bagi mengelakkan konflik di kawasan tersebut pada tahun 1992 dan perjanjian itu dipanjangkan sehingga tahun 2002. Pada tahun 2005, China dan Filipina mentandatangani persetujuan bagi melindungi minyak dan gas di kawasan itu selepas beberapa tahun. Konflik itu kembali timbul disebabkan permusuhan ketenteraan laut. Filipina dan Vietnam menuduh China cuba menjalankan sabotaj ke atas eksplorasi minyak di kawasan persekitaran itu. Pada tahun 2013, perebutan ini menimbulkan ketegangan apabila China membina pangkalan tentera di Fiery Cross Reef yang terletak antara Vietnam dan Filipina. Tindakan China membina fasiliti ketenteraan di kawasan yang berlaku tuntutan pertindihan menimbulkan ketegangan dalam kestabilan politik serantau kerana China telah menjadi ancaman politik kepada negara serantau. China telah menggunakan kelebihannya sebagai kuasa besar dalam meluaskan kedaulatannya dan negara Asia Tenggara yang dalam fasa membangun tidak dapat menghalang kemarahan China. Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS gagal mengekalkan kestabilan politik serantau. Kerajaan Malaysia, Filipina, Vietnam dan lain-lain membawa krisis ini ke persidangan ASEAN. Seterusnya, ASEAN tidak mengiktiraf tuntutan China terhadap Kepulauan Spratly kerana tuntutan ini tidak selaras dengan UNCLOS dan melanggar deklarasi tata laku pihak-pihak berkepentingan Laut Cina Selatan iaitu DOC. Konflik ini sebenarnya berpotensi diselesaikan dengan undang-undang antarabangsa. Seterusnya, marilah kita menelusuri konflik Kepulauan Spratly dari perspektif Vietnam. Konflik perebutan Pulau Spratly adalah kerana faktor sejarah.
Vietnam menyatakan bahawa keseluruhan kawasan tersebut pernah berada di bawah pemerintahan Raja Lee Tan Tong semasa tahun 1460 sehingga 1497, semasa era dinasti Lee pada tahun 1428 sehingga 1788. Selain itu, telah berlaku konflik Vietnam-China sehingga berlakunya pertempuran pada tahun 1974 yang menyebabkan sebilangan besar askar Vietnam terkorban. Meskipun Vietnam mempunyai pertalian darah dan interaksi sejarah dengan China, China tetap berlaku kejam dan menakluki 3 buah provinsi utama Vietnam iaitu Châu Bang, Lang Son dan Lao Chai dan telah mentandatangani perjanjian dengan syarikat Crescent Energy Corporation yang membenarkan syarikat itu mengeksploitasi seluas 10,000 kilometer persegi di perairan Laut Cina Selatan. Sebagai tindak balas, Vietnam telah menghantar sepasukan tenteranya ke terumbu Dalat Coral pada tahun berikutnya. Seterusnya, mari kita bersama-sama meneliti konflik Kepulauan Spratly dari perspektif Malaysia. Pada tahun 1979, berlaku pertikaian sempadan antarabangsa kerana pengisytiharan peta baharu yang menyebabkan Filipina, Brunei dan Indonesia mula mempertikaikan sempadan zon maritim Malaysia. Perairan dalaman zon maritim Malaysia adalah seluas 97,360.83 km persegi dengan keluasan laut wilayah sebesar 63,665.3 km persegi. Zon Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang ditetapkan adalah seluas 453,186.18 km persegi. Dengan bersandarkan peta baharu, Malaysia mengemukakan hak pemilikan kepada Pulau Kecil Ambonia, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan Pulau Layang-Layang. Faktor-faktor yang kami dapat dalam rujukan utama kami ialah pertama daripada tuntutan Spratly oleh Vietnam. Vietnam menuntut Kepulauan Spratly berdasarkan faktor sejarahnya yang menyatakan kawasan itu pernah berada di bawah pemerintahan raja mereka. Hal ini ditentang oleh China terutamanya hingga menyebabkan konflik antara Vietnam-China pada tahun 1974 hingga melibatkan ramai askar Vietnam yang terkorban. Ketegangan diteruskan lagi apabila China menandatangani syarikat minyak dan gas dari Amerika Syarikat bagi mengeksploitasi seluas 10,000 km di perairan Laut Cina Selatan. Hal ini menyebabkan Vietnam membalas dengan menghantar sekumpulan tentera. Perkara yang dapat disimpulkan melalui tuntutan ini bahawa kedua-dua negara hanya akan mengalami kerugian dalam segi kewangan kerana mengeluarkan jumlah yang banyak untuk berurusan dengan negara yang berpengaruh lagi kuat bagi membantu tuntutan dan sumber tenaga kerja seperti askar-askar yang banyak terkorban juga, tetapi tuntutan tidak dapat masih diselesaikan akhirnya. Kemudian faktor yang kedua pula ialah daripada tuntutan Spratly melalui perspektif Malaysia. Selepas pengisytiharan peta baharu Malaysia pada tahun 1979, beberapa negara seperti Filipina, Brunei dan Indonesia mula mempertikaikan penetapan zon maritim Malaysia. Hal ini kerana zon perairan maritim Malaysia dalam peta baharu hampir melebihi had standard dalam zon ekonomi eksklusif ataupun ZEE. Jadi sebagai tindakan awal Malaysia, Malaysia menghantar sekumpulan militer bagi memastikan kedaulatan perairan negara terpelihara dan tidak diceroboh oleh orang lain. Selain itu, pihak kerajaan membangunkan kawasan yang berpotensi sebagai tempat pelancongan. Contohnya pulau layang-layang yang sesuai bagi aktiviti rekreasi terutamanya dalam aktiviti menyelam. Tindakan ini menyebabkan penceroboh tidak dapat melakukan serangan kerana wujudnya pelancong yang mengunjungi, dan tindakan ini merupakan juga alternatif bagi mempertahankan kawasan tersebut. Baiklah, seterusnya marilah kita beralih kepada implikasi-implikasi konflik persepadanan terhadap Malaysia dan Vietnam. Implikasi pertama yang terdapat dalam rujukan kami ialah daripada tuntutan bertindihan antara Malaysia dan Vietnam. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Vietnam yang telah lama terjalin menjadi titik tolak kepada pengembangan ekonomi kedua-dua negara. Jadi melalui hal ini,
Malaysia Vietnam menitik beratkan kelestarian hubungan dengan mengurangkan konflik sebanyak mungkin. Hal ini kita dapat tafsirkan Malaysia Vietnam menguruskan pertikaian pemilikan Kepulauan Spratly dengan bijaksana dan adil. Selepas diteliti, mereka mengambil pendekatan situasi sama-sama menang. Menurut kajian Keyuan 2006, menyatakan bahawa kawasan Kepulauan Spratly kaya dengan sumber petroleum dan sumber perikanan yang mampu menampung kepulauan negara-negara. Kedua-dua negara ini menggunakan konsep pembangunan bersama, iaitu sebagai satu bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara untuk meneroka dan mengeksploitasi sumber-sumber yang terdapat. Kesimpulannya, isu pertikaian hak kedaulatan di Kepulauan Spratly yang melibatkan Malaysia Vietnam memerlukan mekanisme yang terbaik dalam menangani konflik ini. Implikasi yang kedua pula ialah menyebabkan pencemaran laut dan mengurangkan stok bekalan ikan yang merupakan sumber asas hidup. Inflasi ini berpunca sejak 2014 apabila China melakukan kerja mengarat bagi menukar 3 terumbu di Kepulauan Spratly menjadi pulau tiruan. Selain itu, pulau juga diturap menjadikan kawasan lapangan terbang. Terdapat juga beberapa negara seperti Filipina dan Amerika menyatakan bahawa China tiada bukti kukuh untuk menandakan penguasaan di Kepulauan Spratly. Aktiviti penambakan secara besar-besaran ini merosakkan kehidupan semula jadi dan melanggar undang-undang antarabangsa bagi melindungi ekosistem. Implikasi yang seterusnya ialah konflik persenjataan. Berlakunya konflik antara Vietnam dan China hasil daripada perebutan Kepulauan Spratly. Hal ini kerana China melakukan tindakan agresif dengan menakluki 3 buah provinsi utama Vietnam seperti Cao Bang, Lang Son dan juga Lao Cai. Selain itu, berlaku pertempuran yang menyebabkan Vietnam kehilangan sebahagian besar askarnya. Oleh itu, Vietnam telah menghantar sepasukan tentera ke terumbu Dalat Coral kerana merasakan China mencabar tuntutannya. Contoh lain pula dapat dilihat apabila China bertindak membina fasiliti ketenteraan di Fiery Cross Reef dan menimbulkan ketegangan dalam konflik persenjataan di Laut Cina Selatan. Hasilnya, kerjasama ketenteraan terhasil daripada konflik ini iaitu latihan ketenteraan Exercise Bersama 5 yang dianggotai Malaysia, Singapura, Australia dan juga United Kingdom. Selain itu, Malaysia turut menempatkan kapasiti ketenteraan di markas Brigade kelima Infanteri Kota Kinabalu Sabah untuk tujuan pertahanan. Selain itu, implikasi yang dapat dilihat daripada konflik ini ialah terjadinya tuntutan hak kedaulatan. Seperti yang diketahui, banyak negara ASEAN yang menuntut Kepulauan Spratly, terutamanya kuasa besar seperti China. Jika tuntutan itu berjaya, ia akan menjejaskan kestabilan dan keselamatan politik serantau, terutamanya kepada Malaysia. Ia boleh menyumbang kepada kemerosotan kemajuan negara Malaysia kerana berlakunya sekatan pada sistem perairan. Di samping itu, Vietnam juga telah membuat tuntutan hak kedaulatan berdasarkan faktor sejarah bahawa kepulauan tersebut pernah berada di bawah pemerintahan Raja Li Tantong iaitu semasa era dinasti Li. Implikasi isu persempadanan Kepulauan Spratly terhadap Malaysia yang seterusnya adalah dapat menggugat pendapatan negara. Dalam artikel yang telah kami analisis, Malaysia seharusnya secara konsisten menjaga hubungan bilateral antara negara-negara luar dalam memastikan kelestarian ekonomi yang terus mampan. Hal ini bersangkut paut apabila hubungan antara Malaysia dengan China serta negara Asian yang lain bertambah buruk akibat daripada isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih Kepulauan Spratly. Kita perlu tahu bahawa Malaysia amat penting bagi negara China. Hal ini dikatakan demikian kerana Malaysia merupakan destinasi utama bagi pelancong daripada negara China. Pada masa yang sama juga, China merupakan pelabur luar terbesar bagi Malaysia. Hubungan yang renggang antara Malaysia dengan China ini boleh menyebabkan pendapatan negara kita tergugat. Kerana ketidaksefahaman ini boleh menyebabkan pelancong daripada China kurang tertarik untuk datang ke Malaysia dan pendapatan negara kita juga akan merundung jatuh. Di samping itu,
Kegiatan ekonomi negara kita juga akan terjejas disebabkan oleh isu persempadan kepulauan Spratly. Malaysia dan Vietnam diketahui bahawa mempunyai hubungan yang baik setelah sekian lama. Hubungan bilateral yang harmoni ini telah merintis kepada perkembangan pelaburan, perdagangan bahan mentah dan pelancongan seperti yang dinyatakan dalam artikel. Dalam hal ini, Vietnam telah menafikan kedaulatan Malaysia terhadap pulau-pulau kecil di Kepulauan Spratly, termasuklah Pulau Layang-Layang. Isu Kepulauan Spratly ini juga bersangkut paut apabila kedua-dua negara ini bersama-sama bersaing untuk mendapatkan hak kedaulatan di Kepulauan Spratly bagi kepentingan negara masing-masing. Isu ini akan sedikit sebanyak menjejaskan ekonomi negara seandainya hubungan Malaysia dan juga Vietnam semakin menunjukkan kerenggangan. Dan pada masa yang sama, kegiatan ekonomi negara kita juga tidak dapat dimajukan. Melalui konflik yang telah berlaku ini, kita dapati bahawa konflik ini dapat diselesaikan melalui persetujuan bersama antara negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat dilihat melalui hubungan yang telah dibina oleh Malaysia dan Vietnam. Kedua-dua negara ini disarankan mengambil pendekatan situasi sama-sama menang, iaitu berkongsi sumber kekayaan di Kepulauan Spratly. Pendekatan ini juga dikenali sebagai pembangunan bersama iaitu joint development. Hal ini telah membuktikan bahawa kedua-dua negara yang terlibat ini berjaya dalam usaha mengekalkan hubungan bilateral. Secara keseluruhannya, konflik Kepulauan Spratly ini mempunyai potensi untuk diselesaikan melalui undang-undang antarabangsa. Oleh hal yang demikian, undang-undang antarabangsa terutamanya undang-undang persempadanan perlu diteliti kembali keupayaannya dan diubah dengan kerjasama semua negara pastinya dapat meleraikan konflik ini. Sekian, terima kasih.